Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak tu? Lian. Okay, hari ni kita buat 3-4-1. 3-4-1 menyelesaikan masalah yang melibatkan pengamiran. Yang ni penutup lah bagi bab ni. Kemudian nanti pada hari Khamis kita akan masuk bab baru, bab 4. Pilih atur dan gabungan. Yang tu pening sikit. Dia nanti kau tengoklah macam mana. Sekarang nak cerita sekarang pun nanti kau tak dapat bayangkan. Dia mengira kombinasi kemungkinan-kemungkinan lah. Contoh dekat satu kedai tu dia ada beberapa menu makanan. 2 lah menu, mi. Ada mi goreng, ada mi sup. Lepas tu ada 4 jenis air. Sirap, air apa lagi, air limau, teh dengan kopi. So soalan ni ada berapa kombinasi, ada berapa cara seorang ni boleh order. Satu mi dengan minuman, satu jenis makan dan satu jenis minuman. Nanti kau belajar tu benda tu. Lepas tu ada pula sekarang yang baru dia KSSM, dia ada kitaran kecil sikit saya terangkan. Yang ni kita buat 3-4-1 menyelesaikan masalah yang melibatkan pengamiran. Yang ni kita sum up lah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Semua kita tengok di situ. Okey, buka buku teks awak semua, muka surat. Sekejap. Informatif dah. Okey, 3.4 aplikasi pengamiran. Jadi ada beberapa masalah problem solving. Mungkin dalam masa yang singkat ni, sejam ni tak sempat nak buat banyak soalan lah. Tapi saya akan pilih lah soalan-soalan yang betul-betul berkualiti. Yang ada kualiti sikit tu kita buat. Sebenarnya soalan yang ada gambar otak tu. Ni. Ini soalan yang memerlukan pemikiran. Okey, so semua keluarkan buku latihan yang letak kat tepi awak tu, kita buat sekali. Nanti saya akan random panggil siapa-siapa saja yang saya suka, yang ada yang saya suka kat sini nama-nama ni, saya nama ni kan. Okey, saya akan panggil secara random. Jadi get ready je lah. Okey, kita buat muka surat buku teks awak, muka surat 113. Okey, soalan nombor 2. Okey, macam biasa, attendance awak memang sentiasa full. Attendance awak memang saya kira sentiasa full sebab saya ada buat 2 kelas online dan kelas offline. Ni masih lagi ada yang tak masuk ni. Sekejap. Azrina ni tak masuk. Azika dah masuk. Azika belum kan? Azika dah. Ni ramai ni. Dah Safa belum Dah. Mana engkau tak ada pun? Oh, ada. Okey. Okey. Baik, kita start Okey, nombor 2 ni. Soalan nombor 2 yang ada gambar ni. Okey, kita tengok sini. Raja di sebelah, baca kat sini. Bukan kita baca semua kan. Penutup mesin. Penutup itu dibuat daripada jenis pencetak iaitu filamen plastik. Pernah tengok tak pencetak yang 3D tu? Ni budak-budak RBT ada belajar ni. Kau ambil RBT, KSS ada RBT tu kan? Yang printer 3D tu, yang itu cikgu tu dia ada buat tu. Dia set dekat komputer dia benda, lepas tu dia print nanti jadi benda objek 3D tu. Bahagian dalam dan bahagian luar penutup itu masing-masing boleh diwakilkan oleh persamaan ni. Ni bahagian dalam. Okey. Dia ada 2 persamaan, apa beza? Bahagian dalam dan bahagian luar penutup itu. Ini dalam. Ini bahagian luar. Saya lupa macam tu Okey, so dia ada 2 persamaan kat situ, bahagian dalam dan bahagian luar. Ni lah ni, dalam ni kat mana cikgu? Kat sini. Ni. Lengkung dalam tu persamaannya ialah yang inilah. Yang lengkung luar pula yang ni yang kat luar ni, yang ni persamaannya ialah yang satu lagi tu. Okey Okey, jadi saya akan crop soalan ni saya akan crop sekejap. Gambar je lah saya crop. Okey. Alright, kita cuba buat cuba selesaikan apa dia nak. Tak baca lagi soalan ni.
Ni bangun awal ni dulu. Aku tahu kau ada masalah nak bangun pagi kan. Awal ego awal. Jadi kau kat asrama kau bangun kau apa? Pukul 5. 5. Ni kat rumah tiba-tiba jadi lembab pula nak bangun kan. Okey, ni. Ni apa dia anggaran kos RM. Anggarkan kos dalam RM filament plastik yang digunakan untuk menghasilkan 20 penutup yang sama jika harga 1 cm padu filament plastik ialah 7 sen. 7 sen. Okey, yang ni dia tanya anggaran harga sama jika 1 cm padu filament plastik ialah 7 sen. Kalau awak tengok pada unit ni kan. Itu luas ke isi padu? Isi padu. Isi padu sebab dia punya unit dia kos 3 tu, 1 cm padu. Ini bermakna awak kena cari isi padu benda ni. Yalah dia kerata rentas dia potong kerata rentas kan. Jadi maknanya mungkin penutup tu berbentuk yang macam inilah kan. Dan dia berongga kan. Dia berongga kat dalam tu kan. Jadi kita nak cari isi padu dia kita nak cari isi padu bagi kawasan yang warna hijau ni. Okey So kita macam mana nak cari ni cari isi padu dia terlebih dahulu. Lepas tu dia dah bagi tahu 1 cm padu harganya 7 sen. Okey lepas tu dia nak buat 20 penutup. 20 penutup. Jadi inilah dia yang ni yang awak boleh buat lah. So kalau awak belajar RBT dulu, awak belajar tak ada belajar RBT kan? Ada tak buat benda ni? Dekat dalam software printer dia lain printer, dia lain software dia tahu. Kita kena lukis, kita kena lakarkan dalam tu macam mana bentuk 3 dimensi yang kita nak. Jadi kita gunakan beberapa lengkung graf macam ni nanti terhasillah satu bentuk tu. Lepas tu daripada macam tu kita boleh anggarkan kos kos untuk menghasilkan. Ini dia matematik tambahan itulah dia masalah ni, problem solving ni. Okey. Okey, kejap. Jadi biasa cikgu kan biasa ada paksi kan cikgu. Sekarang tak ada paksi. Okey, tak ada masalah. Walaupun tak ada paksi, awak boleh letak paksi sendirilah. Awak boleh letak paksi awak sendiri. Kejap. Kalau kat macam ni tak ada paksi kan. Artinya lah satu kita letak satu paksi Okey, jadi pelajar dekat dalam awak punya buku tu macam mana awak nak lukis tak kena ni okay. Boleh letak dekat situ paksi tapi macam ni saya rasa susah. Saya rasa lebih senang kalau saya letak paksi X tu kat tengah-tengah. Lebih senang kalau saya letak paksi tak payahlah sini je lah. Sekejap. Ni pun pening kan ni. Biar cuba. Apa sini je lah. Okey. So yang ini paksi Y. Yang ini paksi X. Okey. Kalau kita perhatikan untuk lengkung yang sebelah dalam ni, yang belah dalam ni kan. Dia terganjak sikit ke sini. Sini kosong. Jadi awak kena cek beberapa titik ni Awak kena cari beberapa nilai titik di situ. Dekat sini awak dah ada 4 lah sebenarnya. 1, 2, 3, 4 kan. Okey, awak ada 4 tempat. Jadi awak kena cari berapakah nilai di sini dan di sini. Okey, awak kena cari nilai dekat 3 tempat tu Okey, sekejap sebelum tu saya tulis dulu persamaannya. Yang belah dalam tadi mana? Ini kan. Okey. Negatif Y sama dengan negatif 1/16 X kuasa 2. Tambah 2.8. Tak boleh. Oh, dia dah ada pintasan. Sekejap Okey. Oh, tak boleh dah ni. Sekejap Ini tak boleh. Dia dah ada pintasan. Ni. Tambah 2.8. Oh, okey dah nampak dah kat mana pintasan dia. Iyalah.
Y sama dengan negatif 1 per 16 X kuasa 2 tambah 2.8. Tak boleh suka-suka. Sekejap. Yang luar pula ialah Y sama dengan negatif 1 per 20 X. Ni betul lah. Y sama dengan negatif 1 per 20 X kuasa 2 tambah 3. Okey. Kat sini awak kena gunakan kemahiran yang awak belajar masa tajuk apa tu, kuadratik tu Okey, kat sini ini pintasan Y ni, dia dah ada bagi pintasan. Jadi tak boleh suka-suka kita letak graf Dia dah ada persamaan dan di hujung ni ialah pintasan. Dia dah ada persamaan, jadi kita kena letak dekat tempat yang betul. Betul, saya pun tak perasan tadi. Kalau tak ada persamaan tu yang kita kena ni kan. Okey, so yang ini ni di 2.8. Kalau kita tengok yang ni 2.8, tinggi dia ni. Yang kemudian 3 ni pun sama tinggi dia ni. 3 tu pun kat sini. 3 untuk tinggi graf kat luar ni kat sini. Bermaksud kita punya graf ni dia di tengah-tengah. Okey, dia di tengah-tengah So sini paksi Y, yang ini paksi X. Sini nilainya 2.8 sebab pintasan Y bagi yang ini 2.8. Yang ini nilainya ialah 3. Okey. So kita back to square one. Masih lagi sama, kita kena cari 4 nilai ni. 1, 2, 3, 4. Pulang ataupun kalau awak nak janakan isi padu tu. Yelah, kita kena janakan isi padu pada paksi Y, jadi tak payah cari. Macam tu lah kita kena build up knowledge ni. Okay, kita kena jana terhadap paksi Y. Sebab dia berpusing macam gini dia berpusing pada paksi Y. Sebab nak jadikan dia bentuk benda tu, dia kena pusing pada paksi Y. Okay. Kalau dia pusing pada paksi X, dia jadi bentuk lain. Dia jadi bentuk lain. Dia tak jadi bentuk yang sama. Okay. Siapa nak bagi idea? Macam mana? Okay. Macam mana? Apa yang kita perlu buat? Semua diam. Kan? Semua diam. Okay, semua onkan mic. Aku nak cakap dengan kau. Semua onkan mic. Tak apa lah, bising pun bising lah. Semua. Ni baru seorang baru Aino seorang je. Aino, Aisyah Nasruddin dah, Anis dah, okay, Julia dah, Izzat dah, Kai dah, Zika dah, Nurin dah, Jamaiyah dah, Nurin Fatihah dah, Jamaiyah dah, Safia Sarudin dah, Syakira Salahuddin pun dah. Okay, dah semua on. Anis ada apa hal kau punya mic rosak ke apa? Okay, random. Anis ada. Macam mana kau nak cari? Apa kita nak buat ni? Langkah pertama nak kena buat apa? Cikgu, saya baru masuk. Baru masuk. Farah Amira. Okay. Yep. Okay. Izzah. Okay, kejap Izzah. Kau macam nak buat ni Izzah? Kau nak tengok ni kan? Macam mana nak selesaikan ni? Tengok pada yang warna hijau tu.
Apa ni Iza. Mana Iza Nur Aisyah? Buat kameran ke cikgu? Ya, kameran. Betul. Okey, macam mana nak kameran ni tu apa terhadap apa? 2.8. 2.8. Kameran ni buat semua kameran. 3. Daripada mana sampai mana? 2.8 sampai 3 ke? 2.8. Okey, kalau nak buat macam tu 2.8 sampai 3. Okey, habis persamaan dia nak bagi persamaan yang mana? Negatif. Yang negatif 1/20 kot. Kenapa tak pakai yang negatif 1/16? Tak tahu. Okey. Tahu. Okey, dia macam ni. Okey. Sebabkan dia melibatkan dua lengkung, dua lengkung. Mula-mula lengkung yang bawah ni, kemudian lengkung yang dekat atas ataupun yang bawah ni dah lengkung sebelah dalam. Yang ni lengkung sebelah luar kan. Okey. Dan dia dipusing dia sebenarnya. Jadi mula-mula kita kena kira dulu isi padu yang dijana oleh lengkung yang luar ni. Ini. Sebab dia paling besar. Kita kira isi padu yang dijana oleh lengkung ni. So lengkung yang ini lengkung luar lengkung luar. Nanti dia akan jadi satu bentuk macam ni. Bentuk 3 dimensi macam ni lah. Macam apa? Tudung saji tu yang penutup kan. Lepas tu ni luar. Yang dalam pula macam ni. Kecil sikit. Tapi yang belah dalam ni ada kat sini. Jadi apa kita perlu buat? Kita kira isi padu luar. Kita kira isi padu belah dalam. Luar yang ini. Yang dijana oleh lengkung yang luar. Kemudian kita kira isi padu yang dijana oleh lengkung yang dalam. Kemudian kita tolakkan. Kita tolakkan. Jadi sebab kita nak buang ruang udara, ruang tengah ni, kita nak ada sebab dia ada ruang kosong, lompong kat sini. Yang ruang lompong ni dijana oleh isi padu yang graf belah dalam. Jadi kita kena tolak, kita kena buang benda tu. Kita kena buang benda tu baru dia jadi macam ni lah. Baru dia jadi macam ada ruang 3 dimensi yang ada lompong kat situ. Okey, so apa kita perlu buat? Kita perlu menolakkan kita tolakkan. Jadi mula-mula kita kira dahulu kameran daripada 0 sampai 3. 0 sampai 3 daripada 0 sini sampai 3 yang ni. 3 oleh isi padu yang dijana oleh persamaan yang belah luar. Okey, jadi persamaannya tu. Sebab isi padu luar, saya buat luar tak pai. Okey. Persamaan pun kena adjust sikit sebab persamaan ni dalam sebutan X. Dalam sebutan X. Persamaan dalam sebutan X, kita punya isi padu ialah terhadap paksi Y. Jadi kita punya persamaan mesti dalam sebutan Y. Jadi saya kena modify terlebih dahulu. Jadi Y sama dengan negatif 1/20 X kuasa 2 tambah 3. Okey, lepas tu Y tolak 3 sama dengan negatif 1/20 X kuasa 2. Okey, lepas tu 20 ni kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi kita akan dapat 20 dalam kurungan Y tolak 3 sama dengan negatif negatif ni bawa sekali Okey, macam tu. Okay, so kita punya persamaan X kuasa 2 ialah X kuasa 2 sama dengan negatif 20Y tambah 60. So kita punya persamaan dalam sebutan Y yang ni. Persamaan mesti dalam sebutan Y sebab kita kamera terhadap paksi Y. Jadi apa kita perlu buat? Sekarang kita tulis balik persamaan tu di sini. Okay. Negatif 20Y tambah 60. Okay. Perlu saya perlu kuasa 2 kan tak? Perlu tak saya kuasa 2 kan? Apa ni? Siapa nak Imran? Perlu tak saya kuasa 2 kan? Tak kot. Tak, kenapa tak? Isi padu kan kena kuasa 2 kan, persamaan tu. Kenapa tak? Siapa nak bantu? Sebab tadi X tu dah kuasa 2. Sebab kalau kita tengok pada persamaan ni, X ni dah dikuasa 2 kan. Ni nampak ni, X kuasa 2. Dia dah, persamaan ni telah pun dikuasa 2 kan. Jadi dia dah X kuasa 2, jadi tak perlu. So sini tak perlu.
Okey. Jadi kita buat sekejap lupa. Tutup dy sebab kita kamera terhadap part cy. Okey. So itu isi padu luar. Kemudian isi padu dalam pula. Isi padu sekejap ni kena buat sempadan sikit. Kemudian isi padu belah dalam pula. Okey, kamiran. Okey, saya dah beritahu cara nak kira isi padu luar. Sekarang seorang bantu saya, apakah had untuk kira isi padu sebelah dalam? 02.8. Ya, 02.8. Jangan lupa ada pi kat sini. Ada pi. Ingat bila isi padu ada pi. 02.8. Okey, persamaan kita. Persamaan pun sama. Ini pun sama, kena modify Kena modify sikit jap. Y sama dengan negatif 1 per 1/16 Sama macam pelik tu sana aku ni. Jap. Negatif 1 per 16. X kuasa 2 tambah 2.8. Okey, kena pindahkan lah. Jadikan X kuasa 2 ni tajuk. Jadi Y tolak 2.8 sama dengan negatif 1 per 16 X kuasa 2. Jadi X kuasa 2 sama dengan negatif 16 saya pindah. Y tolak 2.8. Okay, jadi kembangkan X kuasa 2 sama dengan negatif 16 Y tambah berapa? 2.8 kali 16. Kira kejap. Okey, ambil perpuluhan nak senang. Kalau pecahan kan leceh nak kira. Nak kena key in simbol pecahan tu. Kalau perpuluhan masukkan titik je kan. Macam ni. Okey, so persamaan dia X tu telah dikuasa 2 kan. X kuasa 2 sama dengan ni. Dia dah dikuasa 2 kan. Jadi maknanya bila kita letakkan kat sini tak payah nak kuasa 2 kan lagi. Negatif 16 X kuasa 2 tambah 44.8 Okey. Dah. Tutup. Apa pula? X kuasa 2 Y. Yang Y kan? Y. Okey. Ini tak ada kuasa 2. Okey, tutup kurungan di Y. Okey, sekarang tugas awak ialah semua kena buat ni. Tolong kamerkan dua-dua isi padu tu. Isi padu luar dan isi padu dalam. Saya bagi awak tempoh 5 minit. 5 minit siapkan, kirakan pengameran untuk kedua-dua isi padu tersebut. Lepas tu saya panggil seorang. Okey, buat sekarang. 5 minit. 5 minit. Sementara sebab saya nak check attendance ni. Yang apps Jom Hadir tu belum boleh guna lagi nanti saya ni lah. Belum sikit Okey, kejap Dah buat lah 5 minit. Jangan lama
Ada masalah bagi tahu? Ini sahaja. Tiga puluh satu ni bro. Ada lagi berapa orang ni? Tak ada ni. Tuan, saya check dalam list. Dah. Okey. Di mana ni, Pak? Ya, cikgu. Dah. Sekejap. Okey. Biar dalam sebutan pi. Pi tu jangan tukar jadi 3.142. Biar je dalam sebutan pi. Sebab sebutan pi tu nanti kejap lagi. Last sekali baru saya tukar. Saya nak jawapan dalam sebutan pi terlebih dahulu. Nak tengok, nak bandingkan betul ke tidak. Macam tu Jadi kita kena kira macam ni tu dia, itu konsep janaan isi padu So kita jana isi padu yang dihasilkan oleh graf yang luar. So nak jana isi padu ada pi, kemudian ada persamaan tu perlu dikuasa dua kan lah. Okey, kemudian kita jana pula isi padu yang kan oleh ni. Okey, kalau kita jana pada paksi X, nanti dia jadi bulatan tau. Dia jadi bulatan. Bila kita jana pada paksi Y tu yang dia jadi penutup. Penutup. Sebab tu saya jana. Dah. Siapa tu dah? Diba dah. Berapa Diba? Berapa isi padu luar? 270 pi. Isi padu dalam? 62.72 pi. 62.72 pi. Okey, so tu jawapan Diba. Aina Najwa dah? Sama ke lain? Aina Najwa, kira. Kalau dulu masa KBSM dia tak adalah sampai gunakan kita nak kena luas isi padu antara dua graf. Dulu biasa ada graf lengkung satu, gaya lurus satu. Bila dah masuk KSSM ni, level awak ni dah lain pula dah susah dah ni. Dia dah melibatkan benda 3 dimensi, benda-benda betul lah, benda-benda yang aplikasi harian. Okey, macam tu lah dia. Jadi dengan cara ni awak boleh awak boleh applykan dalam awak punya kehidupan seharian kan. Sebab printer 3D ni dah wujud dah ada jual dekat Shopee, dekat pasaran terbuka tu kan. Siapa-siapa boleh beli. Dia bukannya terhad pada industri saja kan. So Shopee kau dah ada listkan pada Shopee ada jual sebab cikgu RBT dekat BT2 tu semua beli dekat Shopee. Printer yang 3D tu. Jadi awak boleh anggarkan lah kos untuk awak menghasilkan sesuatu objek dengan menggunakan kaedah pengameran ni. Sebab kalau dalam software tu dia tak kirakan isi padu tau. Berapa banyak plastik tu. Dia filamen plastik tu dia punya cartridge lah. Kita panggil cartridge. Kalau printer biasa ink kan, kita letak ink, dakwat kan. Kalau printer tu kita letak macam plastik tu, sebut-sebut plastik, tuang dalam tu. Nanti dia akan panaskan tu, dia dah cair tu, baru dia akan bentukkan objek 3 dimensi. Yang kita masukkan, yang kita programkan dalam dia punya software. Dia tak bagi tahulah berapa banyak tu. Jadi dia hanya bagi tahu
bentuk yang kita hasilkan lah. Okey, jadi awak dengan cara ni awak boleh kira lah anggarkan berapa kos, berapa banyak yang awak perlukan. Sebut plastik yang awak perlukan untuk menghasilkan objek 3 dimensi ni. Dia ada kadang ada bentuk sebut plastik, ada tu plastik yang stick yang panjang-panjang tu kan. Kita masuk ada yang macam tu. So, macam-macam cara lah, ada macam-macam kaedah. Lain printer lain cara dia. Okey, dah. Anda nak lagi tak? Isi padu luar dan isi padu dalam. Ini kamera ni tak susah, senang aja sebab dia tak melibatkan nombor-nombor yang ni, sebab dia start dengan kosong. Ada kosong tu, bila ada kosong senang. Dia kalau tak ada kosong tu susah. Aisyah Nasruddin dah? Cikgu, Ya. yang luar tu saya dapat 90. Luar dapat 90, Safa dapat 94 saya dapat 20, negatif 20. Okay, negatif luar negatif 20. Kalau negatif 20 macam salah sebab isi padu dia memang sentiasa positif. Walaupun graf tu di atas ke di bawah kalau luas kadang-kadang kita dapat negatif sebab luas tu di sebelah kiri ataupun di sebelah bawah. Kalau isi padu dia tak boleh, dia mesti positif. Isi padu memang sentiasa positif. Kalau awak dapat negatif tu memang salah. Sebab apa? Persamaan ni dia dah kuasa 2 kan. Walaupun anggaran awak nilai dalam ni ialah nilai negatif, tapi dia dah dikuasa 2 kan, dia memang akan automatik jadi positif. Cek balik. Negatif memang tak mungkin. Untuk isi padu. Kalau luas boleh. Luas kalau bila kita kamerkan memang ada kemungkinan dapat negatif. Kalau luas tu berada di sebelah kiri ataupun di sebelah bawah. Sebelah kiri paksi X, sebelah bawah paksi Y. Itu memang kita akan dapat negatif. Tapi kalau isi padu memang tak. Memang sentiasa kita dapat positif. Kalau negatif tu mesti salah kira. Farah Amira dah? Nurin berapa? Kau perform pula kau. Itulah kau. Cuba kau bangun pagi-pagi macam ni kan. Saya Kan dapat boleh jawab 90. soalan. 90 pai. Okay, 90 pai. Fasha dah? Fasha Nadira dah? Saya pun dapat 90 pai. Fong? 90. 60. Iqbal? 90. 3 jawapan orang Iqbal. Aku lempang kau Pai. Kau memang kau suka 3 jawapan orang kan? Jamaiyah? 90. Nurin Najwa? 90. Okay, so assume ramai dapat jawapan 90 pai, jadi mungkin 90 pai jawapan. Diba nanti kita check kan dia, saya check. Okay, isi padu luar pula. Isi padu luar pula. Okay, saya zoom sekejap. Ni. Diba punya 62.72 pai. Ini bukan kita nak cek salah siapa menang siapa betul. Cuma nak tengok, nak bandingkan pengiraan korang. Kalau yang dah salah tu betulkan lah nanti. Okay, Nick. Dah Nick. Isi padu luar, isi padu dalam. Sorry, isi padu dalam. Nick. Dah tu. Berapa? 62.72 tu. Betul lah tu Okey, Oh. Aiman Zakwan dah? Dah. Sama? Sama. Sama, okey. Yang awak punya PBD tu paling tinggi Julia Kristina 92 makanya paling tinggi. Ya, bagus tu. Tapi saya tak boleh bagi TP6 tau. Saya bagi TP5 paling sebab memang TP paling tinggi TP6. TP6 tu saya bagi siapa yang dapat 100 je. TP6 ni lain sikit. Kurang 100 TP5 tak penguasaan 5. Okey. Jap. Ni dah Safa dah. Ni Suraya Yahya. Berapa isi padu dalam? Saya nak cek jawapan yang lain daripada ni. Ada tak dapat jawapan selain daripada 2.72? Tak ada? Okey. Assume ini jawapan awak ni. Kalau salah ni memang satu kelas yang aku bagi latihan nanti kan. Okey saya mak pengiraan Okey, kejap. Mula saya buat isi padu belah luar terlebih dahulu. Jadi pi saya kamerkan negatif 20y kuasa 2 per 2 tambah 60y daripada 0 hingga 3. Memang ada kemungkinan. Jap. Tak mungkin. 0 hingga 3 Okey, so sini potong jadi 10.
Alright, jadi pi dalam kurungan negatif 10, Cikgu. 3 kuasa. Betul 90. Saya lupa letak negatif. Tak apa. Okay, so betul-betul 90 Okay, saya nak check pengiraan itulah siapa yang jawab selain daripada negatif 90 pi tu awak check balik pengiraan awak. Tadi yang negatif pun sama awak check Okay, so bila saya dah potong ni dapat 3 tu kuasa 2, jadi tambah dengan 60, y tu ialah 3. Okay, lepas tu tolak dengan ni, yalah, kita square. Sebabkan kosong bila masuk dalam sini pun dia ada dua-dua ada y, jadi memang jadi kosong lah. Jadi yang belakang ni tak payah kira. Jadi pi dalam kurungan, okay, 3 kuasa 2, 9. 9 kali negatif 10, negatif 90. Tambah dengan 60 kali 3, 180. Okey, jadi betul lah kita dapat sama dengan 90 pi. So, untuk isi padu luar bersamaan dengan 90 pi sentimeter padu. Jadi maknanya untuk isi padu yang dijana oleh lengkung belah luar ni, kita akan dapat bersamaan dengan 90 pi sentimeter padu. Okey, isi padu belah dalam pula. Isi padu dalam pula. Bersamaan dengan kenapa aku padam? Diam. Okey, saya kena kamerkan lah. Ni, so bila kita kamerkan dapat negatif 16y kuasa 2 per 2 tambah 44.8y daripada 0 hingga 2.8. Okey, 2 dengan 16 boleh potong. So dapat pi negatif 8, y tu ialah 2.8 kuasa 2. Okey, tambah 44.8 darab 2.8. Okey, sebabkan kosong, ganti kat sini, dua-dua ada y, ada dua sebutan ungkapan ni ada y. Jadi kosong lah, dia akan jadi kosong. Okey, so kita pun kira Okey, yang ni saya kena guna kalkulator Okey, negatif 8 darab dengan 2.8 squared tambah 44.8 darab dengan 2.8. Macam tu 62.72 So 62.72. Okey. Betul 62.72. Ya, betul. Okey, so maknanya ini dia solid dia solid. Solid ni maknanya penuh, isi padu penuh isi padu penuh. Isi padu penuh yang tak ada lompong. Jadi nak menyebabkan dia ada lompong ni lompong ni. Ni lompong ni macam ruang ni kita kena tolak. Itu kita kena tolak. So kita kena tolak. Jadi isi padu penutup bersamaan dengan 90 pi tolak dengan 62.72 pi. Okey. Cikgu, perlu ke saya tulis penutup ni? Dia tak perlu. Itu sebenarnya untuk reference awak, rujukan awak, bukan rujukan pemeriksa. Kita tak tengok ada perkataan penutup ke luar ke dalam ke kan. Ini kan. Itu rujukan awak. Ada budak yang rujukan luar tu dia tulis 1. Isi padu dalam tu dia buat I2. Itu pulang. Itu masing-masing. Tak tulis langsung pun tak salah Dia kita cuma nak tengok pada nombor ni. Cikgu, saya buat putera macam cikgu ni boleh ke? Boleh. Kejap dekat sini, kejap dekat sini, kejap dekat sini. Dia tak ikut urutan. Tak ada masalah. Admat ni dia tak ada format. Cuma macam nilai-nilai yang penting macam gini awak underline ke apa ke supaya kita nampak. Sebab ni memang penting ni. Isi padu luar dengan isi padu dalam ni penting. Awak buatlah satu tanda yang mata kita bila tengok tu, oh ini. Bila kita tengok saya tengok dalam skema ada. Macam tu. Macam awak punya yang hantar PBD tu, ramai budak yang buat perterabur. Tak apa, saya tak marah. Memang kita punya admat ni memang macam tu. Kadang-kadang nak ikut turutan tak boleh. Masa tengah buat, ni tak cari lagi, baru nak cari. Dia memang macam tu. Okay, saya tak ada masalah. Cuma yang saya ada masalah itu, ialah mungkin awak punya kamera tu tak clear kan. Masa awak nak snap gambar tu, itu je yang masalah dia. Untuk mencari jalan kerja, saya tak ada hal. Okay, so kita tolakkan dapat 27.28 pi. So 27.28 pi. Okey, di sini baru kita tukar pi tu kepada 3.142. Jadi saya darabkan 27.28 darab 3.142. Biar yang akhir tu. Yang akhir tu dalam proses yang sebelum-sebelum ni jangan nak tukar. Nanti kan pening, susah awak nak tulis perbulan panjang-panjang.
So 85.71 cm padu. Okey. Ini belum jawapan akhir lagi. Sebab kalau kita baca dalam soalan, dia nak sekarang ialah kos. Anggaran kos filament plastik yang digunakan untuk menghasilkan 20 penutup yang sama jika 1 cm padu filament plastik ialah 7 sen. Okey, sekarang ini ialah isi padu yang kita filament untuk satu penutup. Satu penutup. Dia sekarang dia nak buat 20 penutup. Dia nak buat 20 penutup. Kemudian 1 cm padu pula harganya ialah 7 sen. Jadi tolong bagi tahu saya macam mana kita nak kira harga kos dia. Darab 20 darab dengan 0.07. Ya, betul. Kan macam ni bagus ni Syed. Kau bangun pagi-pagi kan, kau ni 1 kau darab dengan 20, darab dengan 20 tu maksudnya ada 20 penutup. Kemudian 1 cm padu sama dengan 7 sen. 7 sen tu tukar kepada 0.07. Sebab kita akan dapat nilai kita dalam RM ni. 7 sen tu bersamaan dengan 0.07. Jadi keluarkan kalkulator, kita masukkan nombor-nombor ni. Jadi 85.71 darab dengan 20 darab dengan 0.07. So tengok kita dapat RM. Okey. Berapa? Nilai yang saya guna kalkulator, tekan kalkulator ialah RM119.994. Berapa saya nak masukkan dalam kalkulator jawapan? Berapa? 99 sen tu belakang tu. Sampai 4 tak 199 sen 4 tak bayar Okey, betul. Sebab ini currency ialah nilai ringgit. Awak jangan ambil walaupun saya kata itu 4 angka bererti kan. Okey, awak pun ambil semua ni Malalah saya nak ambil langkah berjaga-jaga. Tak boleh. Sebab ini ialah duit. Duit mata wang mata wang, jadi mata wang memang tak sampai 994. Awak pergi kedai mana ada dikira sampai berapa harga kentang ni, RM8.999.354 sen. Tak ada. Dia memang 2 tempat perpuluhan je. Buang 4 belakang. Okey, satu lagi. Kalau awak tengok saya buat macam ni boleh. Cukup je. RM120 boleh? Boleh. Boleh sebab dia ambil consider perbundaran. Kan mana ada 99 sen lagi, duit 1 sen dah tak pakai dah. Kan dia akan bundarkan pergi kepada ringgit terhampir kan. Kalau awak pergi kedai kan, awak punch dia tulis RM8.99 sen. Pergi kaunter RM9. Pergi kat kaunter dia kata RM9 encik. Jadi bukan RM8.99 sen ke? Tidak. Ni pun boleh. Kita consider juga keadaan semasa mata wang semasa kalau macam tu. Sebab kita punya kedai-kedai mana-mana semua tak ada 1 sen. Ataupun macam ni, RM119.94 sen. Boleh betul? Ataupun ada buat RM119.95 sen. Pun betul. Sebab kalau awak pergi pasar raya, walaupun dekat situ tulis 94 sen, dia akan naik kepada 1 sen. Dia akan tambah nak genapkan jadi 95 sen. Okey, so boleh diterima. Mana-mana lah. Okey. Senang. Itu soalan tau. Tengok soalan. Saya cari soalan yang ada gambar otak ni je lah. So itulah harga dia. RM120 ataupun RM119.99. Jawapan belakang saya tak pasti yang mana dia ambil. Nanti awak check lah sendiri. Okey. Dah, itu saja. Untuk kelas hari ni saya tak banyak sangat nak bincang lah. Itu saja. Sebab saya nak hari Khamis ni saya nak pergi bab baru. Okey. Jadi pelajar saya tak bagi awak homework. Hari Khamis nanti pun saya bagi awak tugasan. Tugasan saya awak tengok macam Google Classroom lah. Tugas saya tengah nak menanda lagi ni PBD ada yang tak siap lagi kan. Bukan PBD tingkatan awak, tingkatan 4. Okey. Jadi no tugasan untuk hari ni. Jadi kita akan tamatkan kelas kita. Itu saja. Jadi awak bolehlah try. Ini inisiatif sendiri. Saya tak cakap wajib. Awak try soalan yang ada gambar otak ni. 4, 5, 6. Try lah. Cuba bincang-bincang kan dalam grup-grup awak tu kan. Okey, saya ni saja untuk meningkatkan kemahiran admin awak. Okey. So itu saja Saya tamatkan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. 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 Terima kasih cikgu.